Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu sekalian. Hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita untuk bab 3 yang bertajuk kelestarian alam sekitar. Dalam bab ini kamu akan mempelajari mengenai kitaran hayat produk, pencemaran alam sekitar, dan yang ketiga, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 90 hingga 109 untuk bacaan kendiri di rumah. Kita mulakan dengan subtopik 3.1, kitaran hayat produk. Okey, kita akan berkenalan dengan jejak karbon ataupun dalam bahasa Inggrisnya carbon footprint. Apa itu jejak karbon? Jejak karbon ialah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera. Bagaimana karbon dioksida itu terhasil? Ianya terhasil daripada aktiviti seharian ataupun produk yang digunakan sehari-hari oleh manusia. Sebagai contoh, pembebasan asap kenderaan yang mengandungi karbon. Kemudian penggunaan alat-alat elektrik di rumah. Dan yang seterusnya, kita boleh menghasilkan karbon dioksida daripada pelupusan sisa-sisa makanan. Banyak lagi contoh yang boleh menyumbang ke arah penghasilan karbon dioksida di atmosfera. Kamu boleh baca sendiri dalam buku teks. Label jejak karbon. Kebanyakan produk yang kita gunakan sehari-hari ada disertakan label jejak karbon yang akan menunjukkan kuantiti karbon dioksida yang dibebaskan ke udara apabila produk tersebut digunakan. Contohnya produk yang cikgu sertakan di sinilah. Ada label tapak kaki berwarna hitam dan ada angka 900 gram di sana. Apa maksudnya? Maksudnya di sini sebanyak 900 gram karbon dioksida akan dibebaskan bagi setiap penggunaan 500 mm produk ini. Peralatan elektrik juga ada disertakan dengan label ataupun rating yang menunjukkan penggunaan tenaga ataupun sejauh mana ianya efisien ataupun cekap dalam menghasilkan tenaga. Ini label yang macam ini kamu boleh nampaklah dalam peti sejuk di rumah kamu ataupun pada penghawa dingin. Semakin banyak bintang di atas tu, maksudnya semakin jimat tenaga kamu punya peralatan elektrik tu. Kalau 5 bintang maknanya jimat tenaga lah dia. Kalau 1 bintang maknanya dia banyak guna tenaga, banyak makan karan, dia punya bahasa kampung ya. Jadi kamu perlu memilih peralatan elektrik yang cekap penggunaan tenaganya, tapi biasanya harganya ada mahal sikit lah. Seterusnya, jejak karbon dan tapak tangan karbon bagi sesuatu produk. Okey, tadi cikgu perkenalkan kamu dengan jejak karbon. Kali ini cikgu mau memperkenalkan kamu pula dengan tapak tangan karbon. Kalau jejak karbon tadi, dia merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar sepanjang kita menggunakan produk tersebut. Maknanya jejak karbon ini menunjukkan keburukan lah. Tapi kalau tapak tangan karbon pula ataupun karbon handprint, dia merujuk kepada impak positif, kebaikan lah terhadap alam sekitar sepanjang kita menggunakan produk tersebut. Terdapat beberapa langkah-langkah tapak tangan karbon yang boleh kita aplikasikan dalam memelihara kelestarian alam sekitar. Yang pertama sekali, kita boleh menggunakan bahan yang rendah jejak karbon dalam pembuatan produk. Contohnya di sini, kayu balak. Kita menggunakan kayu untuk membina rumah. Kayu seperti yang kamu sedia maklum, penggunaan kayu yang berlebihan akan meningkatkan pembebasan gas rumah hijau ke atmosfera. Kerana tumbuh-tumbuhan ataupun kayu tadilah, dia akan menyerap gas karbon dioksida daripada udara. Jadi jika kita ingin mengurangkan jejak karbon dalam atmosfera, kita boleh menggantikan penggunaan kayu balak untuk membina rumah. Kita gantikan dengan bahan yang rendah jejak karbonnya. Contohnya simen. Dengan kata lain, membina rumah batu lebih selamat sebenarnya, lebih elok untuk alam sekitar berbanding membina rumah kayu. Yang seterusnya, meningkatkan kitar hayat produk dan kecekapan produk. Cikgu ambil satu contoh di sini. Di hadapan kamu ini ada 2 jenis bateri. Bateri yang merah itu adalah bateri biasa, manakala bateri yang hitam itu adalah bateri yang boleh dicas semula.
Pada pendapat kamu, yang mana lebih cekap dan boleh menjimatkan penggunaan sumber? Sudah pasti bateri yang boleh dicas semula. Walaupun harganya agak mahal, penggunaannya lebih cekap dan dapat menjimatkan sumber. Selain itu, kita juga boleh menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya, tenaga solar. Langkah ketiga ialah menggunakan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Ya, contohnya di sini sumber tenaga daripada hidroelektrik. Seperti yang kamu sudah maklum, hidroelektrik adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui, tidak akan habis seperti bahan api fosil. Yang kedua, kamu juga boleh menggunakan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Sama macam tadilah, kamu boleh pilih peralatan elektrik yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi kerana ianya lebih efisien dan lebih cekap selain jimat tenaga. Contohnya di sini penghawa dingin lah. Kalau kamu guna penghawa dingin yang 1 ataupun 2 bintang, kecekapannya agak kurang dan konsum banyak tenaga berbanding peralatan elektrik yang mempunyai bintang yang banyak, 5 bintang. Langkah tapak tangan karbon yang seterusnya ialah pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Okey, yang ini kamu biasa nampak pada kempen-kempen alam sekitar. Contohnya yang pertama ni, reduce. Reduce maknanya kita mengurangkan penggunaan untuk menjimatkan sumber. Yang kedua, refuse. Kita menolak penggunaan bahan-bahan yang boleh merosakkan alam sekitar. Yang ketiga, recycle ataupun kitar semula. Yang keempat, reuse ataupun mengguna semula produk-produk seharian kita untuk menjimatkan sumber. Yang terakhir, rot. Kita memudahkan proses penguraian bahan-bahan buangan agar ianya tidak menjejaskan kelestarian alam sekitar. Langkah berikutnya, singkir dan simpan karbon dioksida dalam singki karbon. Okey, apakah dia singki karbon? Singki karbon ni ialah tempat semula jadi. Contohnya, hutan dan lautan yang berfungsi untuk menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Alam sekitar kita ni memang sudah Tuhan cipta untuk menyerap karbon dioksida secara semula jadi. Contohnya lautan. Karbon dioksida boleh larut ke dalam air laut dan mengurangkan kuantitinya dalam udara. Manakala hutan pula, hutan yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan akan menyerap karbon dioksida daripada persekitaran untuk membolehkan tumbuh-tumbuhan menjalani proses fotosintesis. Jadi, lautan dan hutan adalah singki karbon semula jadi bagi mengurangkan karbon dioksida di udara. Okey, seterusnya kita akan membincangkan mengenai kitaran hayat sesuatu produk. Okey, seperti manusia. Okey, kita manusia kan benda hidup. Kita bermula daripada lahir dan ujungnya kita akan meninggal dunia. Sama juga dengan semua benda dalam dunia ini. Akan ada satu kitaran yang dipanggil sebagai kitaran hayat. Okey, dia sama ada dua. Sama ada ujungnya produk itu boleh dikitar semula ataupun dibiarkan mereput. Untuk produk yang akan dikitar semula, kitaran hayatnya dipanggil sebagai cradle to cradle life cycle. Okey, contohnya macam gini. Kita ambil satu contoh, kertas. Okey, kertas sumbernya berasal daripada pokok lah kan. Kita tebang pokok untuk mendapatkan kertas. Jadi itu adalah sumbernya. Kemudian pokok tadi akan menjalani proses pembuatan untuk menghasilkan kertas. Proses seterusnya pula ialah pengangkutan. Dia diangkutlah kepada pengguna dan untuk menghasilkan apa-apa bendalah daripada kertas. Kemudian dia beralih kepada penggunaan. Produk tadi, kertas tadi kita gunakan sebagai buku, sebagai medium untuk menulis dan banyak lagi. Dan selepas ianya digunakan, ianya akan melalui satu fasa yang dipanggil pelupusan. Kita lupuskan dia. Dan kertas ini adalah satu benda yang boleh kita kitar semula. Jadi jika kertas itu dikitar semula, kita boleh menggunakannya semula. Dan ianya akan kembali kepada proses pembuatan dan ianya akan melalui satu kitaran yang sentiasa berterusan dan ini akan menjamin kelestarian alam sekitar kita. Cradle to cradle life cycle.
Apabila sesuatu produk itu kita tidak kikar semula, kita akan membiarkannya mereput ataupun kita buang dia macam gitu je lah di pusat pelupusan sampah. Ambil contoh tadi juga lah, kertas. Sumbernya daripada pokok kayu balak, kemudian ianya akan menjalani proses pembuatan, kemudian ianya akan diangkut untuk digunakan oleh pengguna melalui proses penggunaan, dan apabila sudah tidak digunakan, ianya akan dilupuskan. Dan akhir sekali, kerana tidak dikikar semula, ianya akan dibiarkan mereput begitu sahaja di pusat pelupusan sampah. Proses ini tidak akan berlaku secara kitaran kerana ianya akan habis di hujung sini. Kita biarkan dia mereput. Sebab itu ia dinamakan sebagai cradle to grave life cycle. Grave ni kuburan lah kan. Kita kubur dia begitu sahaja. Pengurusan cekap bagi sisa plastik. Umum mengetahui plastik adalah produk yang mempunyai banyak kegunaan. Namun di sebalik faedah-faedah yang diberikan oleh plastik, plastik adalah satu produk yang susah untuk reput ataupun dalam istilahnya non-biodegradable. Oleh itu perlunya satu pengurusan cekap bagi sisa plastik agar plastik tidak menjadi punca kerosakan kepada alam sekitar kita. Upcycle. Apa makna dengan istilah upcycle? Upcycle ini adalah satu proses kikar semula plastik untuk menghasilkan produk plastik yang baharu. Dengan kata lain, plastik yang dibuang tadi kita kikar semula untuk menghasilkan benda baru yang nilainya lebih tinggi dan penggunaannya lebih baik daripada produk sebelumnya. Kita ambil contoh. Kamu tengok botol plastik kan? Selepas digunakan, tidak dibuang begitu saja. Kita boleh ubah dia kepada pasu bunga. Ini yang paling murah-murah lah, yang paling simple. Ataupun kamu tengok contoh ini. Daripada plastik, boleh menghasilkan buku. Maknanya buku tu dibuat daripada plastik. Jadi buku itu lebih tahan lah. Kena air pun dia tidak akan rosak. Ini adalah satu contoh upcycle. Contoh yang ketiga, sama macam dalam buku teks ya. Botol-botol plastik terpakai, di-upcycle, di-upgrade kepada penyapu plastik yang mempunyai nilai komersil yang lebih tinggi. Kamu tengok di sini, kebanyakan kasut yang komersil zaman sekarang, kasut-kasut mahal, Adidas contohnya, ianya dibuat daripada bahan-bahan buangan plastik. Contohnya model kasut inilah, dibuat daripada botol-botol plastik buangan untuk menghasilkan kasut untuk sukan. Dewasa ini kita banyak mendengar kempen-kempen yang menggalakkan pengguna untuk mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Contoh utama, mengurangkan penggunaan straw dalam minuman ataupun penggunaan beg plastik untuk membawa barang. Mengapa benda-benda ini kita perlu kurangkan penggunaannya? Apa itu mikroplastik? Mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisme akuatik. Mikroplastik ini saiznya sangat kecil, oleh itu ianya dengan mudah dapat memasuki badan-badan haiwan akuatik. Apa akan berlaku sekiranya haiwan-haiwan akuatik seperti ikan, ketam, sotong dan sebagainya tadi mengambil ataupun konsum mikroplastik tadi? Kemudiannya apabila haiwan lain seperti burung, memerang ataupun manusia mengambil ataupun memakan haiwan-haiwan akuatik tadi, mikroplastik tadi akan berpindah ke dalam badan kita. Ini akan mendatangkan keburukan kepada manusia dan juga haiwan-haiwan di luar sana. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan cuba untuk fahamkan lagi topik ini dengan menjalankan bacaan kendiri di rumah. Akhir kata, selain daripada untuk mempelajari topik ini sebagai satu keperluan silibus, cikgu harap kamu juga menguasai topik ini sebagai satu tanggungjawab, kerana kita bertanggungjawab untuk memelihara kelestarian alam sekitar. Kurangkan penggunaan plastik, kurangkan penggunaan kompek, kikar semula, guna semula, dan sentiasa menggunakan produk-produk yang mempunyai jejak karbon yang rendah bagi memelihara kelestarian alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.